Okey, sekarang awak boleh tuliskan nama penuh dan kelas awak dekat ruangan chat untuk cikgu ambil kehadiran. Okey, terima kasih dah tulis. Yang belum tulis cepat. Cikgu, buku aktiviti cikgu Buku aktiviti dan buku teks. Macam biasalah dua buku tu kita guna. Buku aktiviti tu buku surat berapa cikgu? Buku surat. Nanti sekejap lagi saya buka. Tajuk magnet, muka surat 41. Okey, 19 orang, 20 orang. Okey, kita boleh mulalah. Okey, jadi sekarang cikgu akan ajar awak tajuk baru, tajuk magnet. Kalau awak tengok buku teks, tadi tu dah belajar tajuk tumbuh-tumbuhan, dah habis kan? So sekarang ini kita akan masuk tajuk magnet. Okey ni tajuk magnet. Muka surat 61. Okey, jadi sebelum tu saya nak tunjuk dekat video ni, awak tengok dulu video ni . Ya, sabar. Okay, Hafizul, selamat datang masuk kelas cikgu. Okey, tunggu kejap Okey, tolong tutup mikrofon awak. Mikrofon ni. Okey, siapa kat sini yang tak tahu apa tu magnet? Biasanya saya tahulah, budak tahun 1 biasanya dia dah tahu dah magnet tu apa. Tak ada kan yang tak pernah tahu magnet tu apa. Okey, magnet ni kita boleh jumpa dekat rumah kita, dalam kehidupan seharian kita, dekat alatan kita, barang-barang kita kadang-kadang ada magnet. Okey. Okey, tengok ni dulu.
Cikgu tak ada line. Semua orang. Aku seorang. F-nya. Cup fat 6 7 8 9 10. Apa tu kan? Buka tu. Ada. Dah. Memperkenalkan Horsey dan Barry. Mereka adalah bersaudara. Horsey boleh mendapatkan apa yang diinginkan. Sebaliknya, Barry mendapati adalah terlalu sukar untuk mendapatkan perkara yang dia suka. Horsey adalah seorang mekanik. Dia suka membaiki barang yang rosak. Paku besi, skru dan tukul sentiasa berada di sisinya. Barry suka menulis. Selepas menggunakan barang-barangnya, kertas, pensel dan pemadam tidak boleh berada di sisinya. Barry berasa sedih. Lalu Horsey meminta Barry membantu. Kawan sebaik. Lain koi. Ayah lain. Di sisinya. Ditutup suara. Barry berasa sedih. Lalu Horsey meminta Barry membantunya. Horsey memberikan beberapa batang paku besi dan skru kepada Barry. Sekarang Barry gembira. Hanya kerana saya adalah sebuah magnet, tidak bermakna segala-galanya akan melekat pada saya. Alat tulis saya adalah istimewa, tetapi tidak bermagnet seperti alat Horsey. Horsey dan Barry ialah magnet. Magnet menarik objek seperti paku besi, klip kertas, pin baju dan kunci besi. Sesetengah objek tidak boleh tertarik pada magnet seperti kertas, guli, gelang getah dan kaca. Memperkenalkan Horsey dan Barry. Mereka adalah bersaudara. Horsey boleh Horsey dan mendapatkan Barry ni apa dia yang adalah diinginkan. Sebaliknya, Barry mendapati adalah terlalu sukar untuk mendapatkan perkara yang dia suka. Horsey adalah seorang mekanik. Dia suka membaiki barang yang rosak. Paku besi, skru dan tukul sentiasa berada di sisinya. Paku Barry besi, skru suka dan tukul menulis. sentiasa melekat dekat Selepas dia. menggunakan barang-barangnya, kertas, pensel dan pemadam tidak boleh berada di sisinya. Barry Tapi berasa sedih. pensel, pemadam, Lalu kertas Horsey pun meminta letak Barry membantunya. kepada badan kawan. Horsey memberikan beberapa batang paku besi dan skru kepada Barry. Sekarang Barry gembira. Hanya kerana saya adalah sebuah magnet, tidak bermakna segala-galanya akan melekat pada saya. Alat tulis saya adalah istimewa, tetapi tidak bermakna seperti alat Horsey. Barry ialah magnet. Magnet menarik objek seperti paku besi, klip kertas, pin baju dan kunci besi. Tengah objek tidak boleh tertarik pada magnet seperti tas, guli, gelang getah dan kaca. Dia awak dah tengok Horsey dan Barry tu dia adalah magnet. Jadi adakah semua benda tertarik kepada magnet?
semua benda melekat dekat magnet tu? Tak kan. Macam tadi kawan dia kertas, pensel, pemadam tak melekat pada magnet. Tetapi paku besi, tukul besi melekat pada magnet tu. Jadi kenapa awak rasa macam tu? Kalau pensel box melekat. Pensel box tak melekat pada magnet. Tapi kalau dekat pensel box tu adalah pensel box besi, diperbuat pada besi, dia akan melekat dekat magnet. Tapi kalau pensel box awak tu diperbuat pada kain ataupun plastik, dia tak melekat dekat magnet. Okey. Tutup dulu mikrofon awak. Cikgu, video lagi. boleh gunakan magnet? Ya, betul, boleh. Ais bermagnet, boleh melekat. Magnet boleh melekat pada benda. Apa tu sejuk? Ya, betul. Okey, tutup dulu mikrofon. Kita nak tengok lagi satu. Cikgu, tadi Ya. soal ni ayah skrunya tu, waktu I nampak skru tu dia automatic ni, waktu I nampak magnet tu dia dah I kan boleh tadi. Ya. Cikgu mana? Ni sekarang cikgu nak tunjuk awak bentuk-bentuk magnet. Okey, tutup dulu mikrofon awak. Kita nak tengok bentuk magnet yang ada di dalam makmal sains. Kita nak belajar Cikgu, bentuk saya magnet. pernah Kita cuba tutup dulu magnet. mikrofon awak. Ya, saya tahu semua dah pernah pegang magnet. Jangan Bagus, lupa senang kan subscribe ada. channel ni ya. Okey, tutup dulu mic sayang. Bentuk magnet. Okey, tutup mikrofon, awak dengar. Jangan lupa subscribe channel ni ya. Okey, saya buka lagi sekali. Bentuk magnet. Dalam video ini, kita akan belajar tentang 6 bentuk magnet. Okey, ada 6 bentuk magnet. Magnet mempunyai pelbagai bentuk. Mari kita lihat bentuk-bentuk magnet. Terdapat magnet bar, magnet Yang pertama tu adalah silinder, magnet bar. Magnet silinder bentuk dia magnet straw bentuk atau U, pensel. magnet ladam, Magnet ladam magnet bentuknya seperti butang, kuda, dan magnet butang magnet cincin. dan magnet cincin. Okey, kalau awak tengok magnet bar ni dia macam coklat bar lah. Dia 4 segi tepat. Okey, silinder ni dia seperti straw ataupun pensel bentuk dia. Okey, magnet bentuk U ni dia bentuk U lah. Okey, magnet bentuk ladam dia tak sama macam bentuk U. Atas dia bengkok sikit, rapat sikit. Kalau bentuk U ni dia besar, cangkang gitu kan. Ladam tu dia rapat. Dia sebenarnya adalah bentuk seperti kaki kuda. Ladam tu kuda. Alifah, Kak Sarah tutupkan mikrofon please. Okey, yang kelima adalah magnet butang. Bentuk dia seperti butang. Dan magnet cincin. Magnet cincin ni dia ada lubang kat tengah. Macam cincin. Okey, kita tengok lagi.
Pukul surat berapa? Cuba kita lihat magnet bentuk Ini tak ada U muka dan surat, magnet ini ladam. tunjuk YouTube dulu. Bentuknya hampir sama kan? Bagaimana kita hendak membezakannya? Perhatikan kutub magnet ladam. Kutub magnet ladam adalah lebih rapat berbanding dengan magnet bentuk U. Okay, ni magnet silinder. Magnet bentuk U. Awak cuba sebut dan cuba baca. Magnet bentuk U. Magnet untuk U. Magnet ladam. Magnet ladang. Magnet hutang. Bang. Magnet hutang. Magnet cincin. Nak tahu lebih lanjut tentang Cikgu Zul? Follow. Okey, cikgu beri kat sini, kita cuba sebut. Yang pertama, awak sebut tak payah buka mikrofon tak apa, sebut je sendiri. Okey, yang pertama sekali ni adalah magnet bar. Magnet bar. Okey, yang kedua magnet silinder. Yang ketiga magnet bentuk U. Okey, yang keempat magnet ladam. Magnet ladam. Magnet ladam ni dia seakan bentuk U tapi dia tak sama, atas dia bengkok sikit. Okey. Yang kelima magnet butang. Magnet cincin. Okey. Magnet sebenarnya ada banyak lagi bentuk. Tapi yang ini adalah yang kita akan jumpa di dalam makmal sains. Kat luar sebenarnya macam-macam bentuk ada kan, tapi yang ini yang kita akan jumpa di dalam makmal sains. Okey, siapa yang tak nampak tu? Darwish Kasha tak nampak. Cuba awak cari gambar tu dekat bawah. Lepas tu awak pinkan. Sebab saya rasa kawan-kawan lain nampak. Okey. Okey, seterusnya cikgu akan tunjukkan lagi satu video. Cikgu buka buku teks ke? Tak. Tengok je dulu. Tengok je yang cikgu tunjuk ni. Tayangan cikgu tunjuk ni. Tajam kan nanti dia buka kan? Nanti magnet. Bukan. Kita nak tengok pula apa kegunaan magnet. Who's ready to Untuk apa hatch, magnet ni? hatch some cool pets? Click. Magnet ni untuk apa? Sekejap Ni kan? Here to make Okay, your tutup very mikrofon own awak. unadapted mind, where monsters teach you math. Okey, kita nak belajar apa pula kegunaan Jangan magnet. lupa Tadi kita dah subscribe belajar channel benda ni magnet. ya. Okey, awak dengar Awak boleh nampak kan video ni kan? Kegunaan magnet. Nampak. Dalam video ini, kita akan belajar tentang kegunaan magnet dalam kehidupan seharian. Dalam kehidupan seharian, kita dapat melihat banyak kegunaan magnet. Berikut adalah contoh kegunaan magnet dalam kehidupan seharian kita.
Awak tengok sini, kegunaan magnet dalam kehidupan seharian kita. Ada magnet dekat pintu peta ais pintu peta ais ni keliling magnet. Sebab tu bila awak tutup, pintu peta ais dia rapat sebab dia ada magnet supaya peta ais ni kekal sejuk dan udara dia tak keluar. Okey, dekat tanda nama. Dekat tanda nama pun ada tanda nama yang gunakan pin dan ada juga tanda nama yang gunakan magnet macam ni. Dekat wallet ataupun handbag ibu awak atau kakak awak pun ada magnet, kadang-kadang digunakan magnet. Okey, dekat screwdriver ada screwdriver yang ada magnet di hujung dia supaya bila dia nak screw tu tak jatuh. Sebab skru tu diperbuat daripada besi kan, jadi dia akan melekat dekat magnet ni. Okey, kita tengok lagi Pada pintu peti sejuk terdapat magnet. Magnet ini membantu untuk menutup pintu peti sejuk dengan rapat. Seterusnya, tanda nama bermagnet dapat melekat pada baju tanpa menggunakan pin. Pemutar skru bermagnet dapat membantu untuk memudahkan kerja kerana ia dapat memegang skru. Terdapat juga dompet yang mempunyai magnet yang membantu untuk menutup dompet dengan rapat. Begitulah contoh kegunaan magnet. Cuba anda senaraikan kegunaan magnet yang lain dalam kehidupan seharian. Nak tahu lebih lanjut tentang Cikgu Sul? Okey, tadi awak dah tengok kegunaan magnet. Okey, sekarang buka buku aktiviti. Muka surat 41. Muka surat 41. Okey, jap. Buka cikgu. Okey, kejap. Cikgu buka apa? Buku aktiviti awak warna biru tu. Ni kan cikgu. Buku aktiviti, buku ni. Cikgu tak guna buku lain kan, cikgu guna buku ni je. Okey, buka muka surat 41. Ya cikgu, 41. Oh, itu tu. Okey, sekejap. Ya cikgu. Tolong saya tak Okey. Surat aku. Tutup dulu awak. 41. Cikgu, buat surat apa cikgu? 41. Muka surat 41. Okey, kejap. Okey, tutup dulu mic. Syifa Aulia tutup mic.
Dah, cikgu. Okey, kejap. Cikgu dah. Sabar. Okey, nampak kat sini muka surat 41 cikgu buka ni. Okey. Nampak. Okey, cikgu kan tarikh hari ni. Tarikh hari ni 1 Ogos. Dah siap. Saya dah siap. Okey, nampak kan? Cikgu tulis ni nampak kan? Okey, awak tulis macam tu. Apa? Okey, soalan dia tandakan right. Tanda right macam ni pada alat yang tandakan right pada alat yang menggunakan magnet. Ya. Okey, jadi tandakan right. Okey, pencil box dia ada magnet kat sini kan? Jadi kita tanda right. Di penutup pencil box ni ada magnet. Ada. Okay, yang ni penebuk lubang ada guna magnet tak? Tak ada. Tak ada. Tak ada biarkan. Tak payah tanda biarkan. Okey, pengorek ada magnet ke? Pengorek pun tak ada, biarkan. Okey, tanda nama ni ada magnet tak? Ada. Ada. Okey, ini yang awak selalu hafal dekat peti ais tu. Lekatkan dekat peti ais. Ada magnet tak? Dia gambar ke ada. Okey, ada. Ini papan dia ni tebal kan? Dia papan dia tebal. Dia ada kat dengan surat dia. Dekat bawah buah dia ni pun ada magnet. Supaya dia tak jatuh. Jadi ni ada magnet. Okey. Okey, dah jawab sekarang. Dah. Jawab sekarang. Okey. Ibu. Cikgu boleh melekatkan. Cikgu dah siap. Itu dia. Cikgu dah siap. Dah siap. Okey, dan Dah siap. tengok muka surat 42. Tadi cikgu dah ajar nama-nama magnet. Kita ada tadi cikgu dah ajar magnet kan? Okey, tahu dah sekejap. Cikgu kolong rak. Sekejap. Ada orang call saya. Okey. Muka surat 42. Okey, awak tutup mic dulu. Okey, dapat buka muka surat 42. Okey, tadi cikgu dah sebut nama-nama magnet. Kita ada magnet bar. Kita ada magnet bentuk U, magnet bar, magnet silinder, magnet butang, magnet ladam dan magnet cincin. Tadi cikgu dah tunjuk video kan? Okey, cuba tuliskan nama-nama magnet ni semula dekat bawah, dekat tempat yang betul, dekat tempat kosong. Okey, buat sekarang. Buat sekarang, saya tunggu. Cuba tuliskan nama-nama magnet tu dekat tempat yang betul. Magnet bar yang mana satu, magnet silinder yang mana satu, magnet ladam yang mana satu. Tadi awak dah tengok video, dah tahu kan? Kalau tak tahu, nak tengok tak tahu juga boleh tengok dalam buku teks. Dalam buku teks pun ada tunjuk. Ada tunjuk dalam buku teks. Okey, yang baru masuk Surat berapa? Buku teks muka surat 64. Okey, yang baru masuk buka tolong tuliskan nama dan kelas awak dekat ruangan chat untuk kehadiran.
Siapa yang belum tulis nama dekat chat ni, tuliskan untuk kehadiran awak. Tulis kelas sekali tau sebab saya ada 4 kelas dalam ni. Nanti saya tak tahu kelas apa. Okey, buat. Tak apa, buat je, saya tunggu pelan-pelan. Cikgu, gambar cikgu hilang. Saya tutup sekejap. Dah siap, cikgu? Belum. Cikgu ada dengar ambil lagu. Cikgu siap. Okey, dah siap? Dah. Belum siap. Belum. Saya belum. Yang belum buat je. Okey, yang pertama ni magnet apa ni? Magnet ladam. Okey, ni magnet ladam. Okey, yang kedua magnet butang. Butang. Jangan lupa tulis hari dan tarikh. Yang ketiga ni magnet Silinder. Kat atas ni ada ejaan dia. Kalau tak tahu abang salin semula. Okey, yang ini magnet bentuk U. Bentuk U. Okey. Yang kelima magnet cincin. Yang mana magnet butang? Ya. Magnet bar. Ya. Magnet bar. Tulisan saya sangat sebab saya tulis atas screen. Tegak, screen ni tegak, susah nak tulis. Okey, buat tuliskan tarikh. Jangan lupa tuliskan tarikh dekat atas. Hari ni 1 Ogos. Oh, wait. Betul best. Saya sama lagi dan nasi ya. Gini. Nasi. Okey, buat pelan-pelan. Awak tak ada kelas PJK sekarang? Dah. Cikgu PJK tak ada buat kelas Kalau cikgu PJ ada buat kelas, cakap dengan saya lah, saya tutup kelas ni, awak kena masuk kelas PJK.
Sekejap. Ya, Syafie nak tanya apa? Oh, ya, I see. Bukan dah. Okay. Cikgu, saya tertelefon. Masih ada dulu. Ya. Aku dah layan anak kelas ni. Masalah. Cikgu, saya tertelefon tau. Cikgu, saya dah siap. Okey, dah siap. Okey, yang baru masuk tuliskan nama penuh dan kelas untuk kedatangan. Okey. Dah, cikgu. Okey. Saya belum. Jangan lupa subscribe. Dah, cikgu. Dah, cikgu. Apa kita tunggu kawan-kawan yang belum siap tu sekejap. Saya mengadakan iPhone. Okey. Awak buat dulu. Kalau saya rasa boleh sambung lepas ni. Okey, sekarang tengok video ni. Cikgu nak ajar awak pula apa Saya belum siap. Tak apa, awak tapi tadi cikgu dah tunjukkan cara nak jawab. Nanti awak boleh buat lepas ni. Lepas ni awak boleh buat. Okey? Okey, sekarang cikgu nak tunjuk apa kehebatan magnet. Apa kehebatan magnet ni? Kenapa magnet hebat? Kita tengok Alright, tutup. Mute your microphone. Tutup. Okay, bagus. Tutup microphone. Padahal nak tutup. Tengok gambar tu betul. Nyanyuk. Cikgu, kelas habis sekejap lagi Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini sambung balik magnet. Magnet yang lepas kita dah belajar. Sama jugalah magnet jugalah kan. Tapi tajuk lain sikit. Tapi mata pelajaran sama, sains. Tahun 1 kali ni kita buka muka surat 65. Kita nak belajar apa ya? Kita nak belajar hebatnya magnet ni. Hebatnya magnet. Magnet hebat tau. Apa yang hebat tentang magnet ni? Mari kita tengok. Yang pertama, magnet menarik objek. Magnet memang boleh menarik objek. Kita kan pernah main magnet. Tapi objek mana yang boleh ditarik ya? Mari kita tengok. Yang pertama, kamu kalau boleh sediakan skru kat rumah. Skru besi kalau boleh ada kat rumah. Sediakan juga guli. Kalau adalah guli kat rumah, ambil lah. Kemudian tudung cepe ataupun penutup botol. Kalau ada, sediakan. Kemudian pembaris plastik. Pembaris Cikgu di mana? Korang nampak cikgu hilang ke? Ada cikgu ada sekejap. Terhilang tadi. Sekejap Dengan cikgu pergi mana? Aduh, kat sini. Kejap. Cikgu buka balik. Okey. Dah dengar suara muka bergegok. Hello. Okey, sekejap cikgu buka balik video tadi. Cikgu buka balik video tadi. Okay, cikgu. Tak. Siapa pernah main game horror?
Dengar. Teori tu memang kau tahu tadi aku balik dulu. Okey, tutup mikrofon awak dulu. Okey. Tutup mikrofon awak dulu. Okey, sekejap. Dengan muka sekali. Kita nak Okey, belajar apa ya? Nak nampak, belajar hebatnya magnet ni. Hebatnya magnet. Magnet hebat tau. Apa yang hebat tentang magnet ni? Mari kita tengok. Yang pertama, magnet menarik objek. Magnet memang boleh menarik objek. Kita kan pernah main magnet. Tapi objek mana yang boleh ditarik ya? Jadi kita tengok. Yang pertama, kamu kalau boleh sediakan skru kat rumah. Skru besi kalau boleh ada kat rumah. Sediakan juga guli. Kalau adalah guli kat rumah, ambil lah. Kemudian tudung cepe ataupun penutup botol. Kalau ada, sediakan. Kemudian pembaris plastik. Pembaris kayu pun boleh juga. Kamu boleh juga ambil pin baju. Jaga tajam pin baju ni. Ada pemadam kan? Gunakan pemadam. Dan seterusnya, paku. Paku pun tajam, hati-hati. Dan yang last sekali, kamu ada tak ni? Kayu aiskrim. Kalau ada, kita buat eksperimen. Dan yang paling penting, tentulah magnet itu sendiri. Sebab kita nak guna magnet buat eksperimen. Sekarang ni, kita test yang pertama menggunakan magnet. Kita ambil skru besi. Kamu teka, dia melekat ke tidak? Ditarik ke tak menarik? Dia ditarik. Magnet boleh menarik skru besi. Skru besi ditarik oleh magnet. Melekat. Kita test yang kedua pula. Yang kedua, kita cuba pemadam. Kamu rasa pemadam boleh tak melekat pada magnet? Menurutnya memang tak boleh. Tak boleh. Kalau percaya kamu test. Tak percaya kamu test. Tidak boleh ditarik oleh magnet pemadam. Yang seterusnya, penutup botol ataupun cepe. Penutup botol kalau kita lekatkan dengan magnet, tentulah dia boleh melekat. Kerana penutup botol diperbuat daripada besi. Jadi dia boleh ditarik oleh magnet. Kita ada lagi. Kalau kamu ada barang seterusnya seperti guli. Kalau ada guli kat rumah, cuba kamu test dengan magnet. Boleh tak melekat? Tentulah tidak boleh. Guli diperbuat daripada kaca. Tak boleh melekat. Jadi tidak boleh ditarik oleh magnet. Seterusnya kita test pula pembaris plastik. Nama pun plastik. Kamu rasa melekat tak? Pembaris plastik tidak melekat. Kalau pembaris kayu pun tak melekat. Tidak boleh ditarik oleh magnet. Tidak boleh ditarik. Kita terus yang ini, pin baju. Jaga hati-hati, tajam cikgu cakap tadi. Pin baju boleh melekat. Boleh ditarik oleh magnet. Tak percaya kamu test. Dia boleh ditarik. Jadi kita teruskan. Yang seterusnya, apa dia ya? Kita teruskan ialah paku. Paku kalau kita test dengan magnet, melekat tak? Tentulah melekat. Dia boleh ditarik oleh magnet. Paku diperbuat daripada besi. Jadi dia bolehlah ditarik oleh magnet. Ingat, barang-barang yang besi boleh ditarik oleh magnet. Seterusnya, barang yang terakhir ialah kayu aiskrim. Ada kayu aiskrim tak kat rumah? Kayu aiskrim. Kalau kita cuba, memang tak akan boleh melekat. Tak akan boleh ditarik oleh magnet. Sebab dia bukan diperbuat daripada besi. Jadi dia tidak boleh ditarik oleh magnet. Iaitu kita belajar hari ini ialah objek yang boleh ditarik oleh magnet. Dan objek yang tidak boleh ditarik oleh magnet. Contoh dia ada kat rumah kamu. Contoh yang cikgu bagi ni pun boleh guna ya. Yang pertama ini, objek yang boleh ditarik oleh magnet. Dan yang kedua, objek yang memang tidak boleh ditarik oleh magnet. Ingat tu, apa beza dia orang ni? Sebenarnya, kita nak beritahu apa yang kamu belajar hari ini ialah magnet dapat menarik objek yang diperbuat daripada besi. Dengar ya, ingat betul-betul. Itu saja video untuk hari ini. Terima kasih semua. Semoga seronok. Dan jangan lupa subscribe channel cikgu. Assalamualaikum. Bye. Okey, tadi awak dah tengok objek yang boleh ditarik oleh magnet dan objek yang tidak boleh ditarik oleh magnet. Okey, jadi kesimpulannya kita tahu kalau objek tu diperbuat daripada besi, dia boleh ditarik oleh magnet. Okey. Objek yang tidak diperbuat daripada besi, yang diperbuat daripada getah ke, plastik ke, dia tidak boleh ditarik oleh magnet. Okey.
Tengok buku teks. Tengok buku teks awak. Muka surat ni. Yang tadi yang dia tunjuk tadi tu kan ni muka surat 65. Dia kata mari uji magnet menarik objek. Okey, tengok muka surat 65. Okey, tengok kayu aiskrim. Yang bawah ni kayu aiskrim ni. Rasa-rasa kayu aiskrim ni kalau kita dekatkan dengan magnet, boleh tak magnet tu tarik kayu aiskrim ni? Tak boleh. Tak. Okey, Razin. Tak boleh. Razin, butang plastik boleh tak Razin? Butang plastik. Butang plastik boleh tak magnet tarik? Tak boleh. Tak boleh. Okey, bagus. Okey, Akif Ashraf. Skru boleh tak skru? Boleh. Okey, bagus Akif. Okey, Muhammad Syahmi. Pemadam boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Okey, bagus. Iqmal, magnet bagus. Pembaris plastik. Boleh. Tak boleh. Tapi kalau pembaris tu diperbuat daripada besi, pembaris besi kan? Kalau pembaris besi boleh. Okey, Aina Musliha, guli boleh tak guli? Tak boleh. Tak boleh. Azizul, pin baju boleh tak pin baju? Boleh. Okey, boleh. Bagus. Okey. Penutup botol logam. Akif, penutup botol logam boleh tak Akif? Boleh. Tadi dalam video ditunjuk tak? Boleh tak boleh? Boleh. Okey, boleh sebab dia buat pada logam ataupun macam besi. Okey, satu. Yang baru masuk tuliskan nama dan kelas. Okey. Okey, lagi satu tu nak tunjuk. Awak dah tahu, okay, kita nak tengok, nak buat kerja tak? Ke nak belajar lagi? Nak buat kerja. Okey. Nak buat kerja, kita buka muka surat. Muka surat 43. Buka ini muka surat 43. Muka surat 43. Okey, sekejap cikgu buka dulu. Cikgu 43. Okey. Cikgu. Okey, dia kata warnakan objek yang dapat ditarik oleh magnet. Warnakan benda yang boleh ditarik oleh magnet yang tak jawab belajar. Ayalah ni bayar nak tak ada. Bayar. Tak tahu bila. Ada. Okay, Tapi muka cikgu surat tak gambar. 43 mana? Betul tak? 43. Warna objek yang boleh ditarik oleh magnet. Yang 43 ini dah buka. 43 kita buka. Warna ke cikgu? Ya, warnakan. Yang atas, buat yang atas tu dulu. Warnakan objek yang boleh ditarik oleh magnet. Ya, gunting boleh ke guna magnet? Boleh. Okey, yang ni awak warnakan yang boleh ditarik tu. Sebelum tu, tuliskan tarikh dulu. Tuliskan tarikh hari ni 1 Ogos. Sama macam ni. Dia tuliskan ni. Cikgu ini yang tadi. Ni tadi okey ni 1 Ogos. Okey. Tisu tandas boleh ditarik tak oleh magnet? Tak boleh. Jangan warna. Jangan warna.
Okey, gunting besi. Gunting besi boleh ditarik kan? Okey, gunting besi warna kan? Batang mancing? Tak boleh. Tak boleh. Boleh Paku tekan? tak boleh terbakar cikgu. Paku tekan besi boleh ditarik oleh magnet. Boleh. Pemadam? Mana tak Tak boleh. boleh. Pemadam dia Boleh. hitam. Tak boleh. Kunci besi? Boleh. Boleh awak warnakan dulu 3 tu. Warnakan 3 tu dulu. Cikgu dah siap. Dah. Cikgu dah. Warna cantik. Okey, yang bawah ni lengkapkan ayat-ayat di bawah. Nombor 1, magnet dapat menarik apa? Ada 3 benda kat atas ni kan? Apa dia yang dia dapat tarik? Gunting tulis balik kat bawah. Yang pertama apa? Gunting. Gunting. Magnet dapat menarik gunting. Lagi paku tekan. Tulis balik kat bawah nama benda yang dia boleh tarik. Kunci besi. Okey, nombor 2, magnet tidak. Magnet tidak dapat menarik apa? Tulis nama dia balik kat bawah. Dan dia tidak dapat tarik. Kunci batang mancing dan pemadam. Awak tulis balik dekat sini. Okey. Yang ketiga, magnet dapat menarik objek tertentu. Maksudnya magnet ada benda dia boleh tarik, ada benda dia tak boleh tarik. Okey, tutup mikrofon awak tu. Kalau awak tak bercakap dengan saya, awak tutupkan mikrofon. Okey, terima kasih. Cikgu dekat mana-mana tempat boleh? Ha? Dekat tempat kosong tu lah. Ya, awak kena ingat kalau besi, magnet menarik besi. Benda yang diperbuat daripada besi. Selain daripada tu, magnet tak boleh tarik tu awak kena ingat. Cikgu dah siap. Cikgu dah siap. Okey, dah good. Okey, sekarang cikgu nak tunjuk video. Cikgu nak tunjuk video. Macam mana pula magnet dengan magnet? Cikgu dah siap. Magnet ni dia ada 2 kutub. Magnet ada 2 kutub. Yang belum siap awak siapkan dulu. Okey, cikgu nak tunjuk magnet ni ada 2 kutub. Macam mana kita nak tahu dia menarik ataupun menolak? Okey, sekejap. Cikgu tunjukkan video sekejap. Alamak. Mana cikgu? Ada, cikgu ada sini, sabar. Sekejap Okey, awak dengar ni. Tutup mikrofon awak dulu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita belajar sains tahun 1 masih lagi tajuknya magnet. Jadi kamu semua belajar pasal Okey, tutup mic sayang. dan tolakan magnet. Cepat-cepat buka buku teks muka surat 67. Cepat. Duduk di kerusi kamu. Ambil buku teks. Dan kita nak belajar 2 benda, iaitu 2 kutub di magnet yang disebut sebagai utara dan kutub selatan. Ya, anak-anak murid cikgu, hari ini kita sambung balik sains, iaitu kita nak belajar pasal magnet. 2 kutub dia disebut sebagai kutub utara dan satu lagi yang di bawah huruf S tu dipanggil sebagai kutub selatan.
Kalau dalam bahasa Inggeris, utara kita panggil dia north. Dan selatan pula kita panggil dia south. Okey, boleh faham? Ya, apa yang kita nak belajar ni adalah magnet boleh menarik atau menolak apabila dua magnet didekatkan. Apa maksud dia tu? Magnet boleh menarik dan menolak? Okey, mari kita cuba dulu. Kita buat eksperimen. Pada cikgu sekarang ada 2 batang magnet. 2 batang Kalau kita tengok dekat situ, dia ada tulis huruf S. S bermaksud south ataupun selatan dalam bahasa Melayu. Manakala N adalah north ataupun utara dalam bahasa Melayu. Okey, apabila kita dekatkan, mereka akan tercantum. Kenapa ya dia tercantum? Sebenarnya magnet ini akan menarik sesama sendiri apabila kutubnya berlainan. Okey? Okey, di sini ada contohnya. Ayahnya dan juga ibu magnet. Okey, kita lihat apa berlaku. Mereka akan bercantum. Kenapa ya? Mereka akan menarik sesama sendiri. Ini kerana selatan akan berjumpa utara, dia akan menarik. Manakala utara bertemu dengan selatan juga akan menarik. Kerana mereka mempunyai kutub yang berlainan. Jadi mereka akan bercantum. Okey, kali ini kita buat eksperimen yang kedua. Ada 2 batang magnet juga. Magnet bar. Dekat sini cikgu bulatkan 2 perkataan yang sama, iaitu north ataupun disebut sebagai utara. Mereka akan menolak sesama sendiri. Kenapa yang mereka menolak sesama sendiri? Kerana kutub mereka adalah sama. Jadi mereka akan menolak sesama sendiri. Sebagai contoh, dalam rumah ni ada 2 batang magnet, abang dan juga adik. Tapi kalau kita rapatkan mereka, mereka tidak boleh rapat juga walaupun mereka cuba menarik. Sebab di atasnya selatan bertemu dengan selatan, manakala di bawahnya utara bertemu dengan utara. Jadi kutub mereka adalah sama. Confirm lah mereka akan menolak sesama sendiri. Susah kan? Kesian kan? Apa yang kita pelajari hari ini ialah magnet akan menarik jika kutub mereka berlainan. Contohnya, bila utara bertemu dengan selatan, mereka akan menarik. Manakala magnet akan mula menolak apabila kutub mereka adalah kutub yang sama. Contohnya ialah utara bertemu dengan utara ataupun selatan bertemu dengan selatan. Mari kita tengok lagi Mimi dan ibu menarik sesama sendiri kerana kita boleh lihat mereka berlainan kutub. Manakala abang dan adik menolak sesama sendiri kerana kutub mereka adalah sama. Macam tu tau. Walau bagaimanapun mereka keluarga yang bahagia. Mereka cuba duduk dalam kutub yang terbaik untuk mereka. Jadi itu saja video untuk hari ini. Terima kasih. Semoga berjumpa lagi Cikgu Hairi dalam video akan datang. Jangan lupa like dan subscribe channel Cikgu. Assalamualaikum. Okey, awak dah tengok kan? Magnet dengan magnet, dia boleh menarik atau menolak. Okey, tadi kalau awak tengok, kalau magnet ni, setiap magnet dia ada 2 kutub. Dia ada U dan S. U tu utara, S selatan. Okey, salah satu ni mesti U atau S. Okey. Bila magnet ni dia ada 2 kutub utara dan kutub selatan, bila dia bertemu dengan magnet yang lain, tadi awak faham apa? Kalau sama kutub dia sama, apa akan jadi? Contohnya U bertemu dengan U. Dia akan menolak. Tapi yang berlainan, contohnya sini S, yang kat sini U. Dia akan melekat atau menarik. Okey? Menarik. Jadi awak kena ingat, kutub yang sama menolak, kutub yang berlainan menarik. Okey. Awak boleh tengok dalam buku teks awak tu, muka surat 68 tu, kat sini dia ada tulis. Muka surat 68. Dia tulis, magnet yang berlainan kutub akan menarik apabila didekatkan. Magnet yang sama kutub akan menolak apabila didekatkan. Okey. Okey, sekarang cuba kita nak buat latihan. Latihan yang magnet menolak dan menarik ni.
Di muka surat, okey yang baru masuk tuliskan kedatangan dan nama dan kelas. Okey, di muka surat 44. Apa aktiviti tadi? Okey, cuba buka sekarang muka surat 44. Bu, surat berapa? 44. Nah, ni muka surat 44. Surat berapa cikgu? 44. Surat 44. Ya? Surat apa cikgu? Muka surat 44. 44 tu. Okey, kita nak cuba jawab muka surat 44 ni. Tadi awak dah tengok cikgu dah ajar yang menolak dan menarik. Kalau tengok gambar ni, gambar magnet ni dia ada dua kutub. Awak boleh nampak setiap magnet ni dia ada dua kutub, warna biru dan warna merah kalau dia ada warna lah. Tapi kalau tak ada warna dia akan tulis. Okey, dia ada tulis S dan U. Okey, S tu maksudnya selatan, U tu maksudnya utara. Okey, yang lain tolong tutup mikrofon dulu sekejap. Okey, S tu selatan, U tu utara. Okey. Okey, jadi sekarang awak boleh tengok dekat sini U bertemu dengan U. Maksudnya dia kutub yang sama ke kutub yang berlainan? Sama. Sama. U bertemu dengan U maksudnya dia sama. Okey, kalau sama dia menolak ke menarik? Kalau sama menolak ke menarik? Cikgu dah kutub yang sama dia menolak. Kutub yang berlainan dia akan menarik. Yang ini menolak. Cikgu, saya dah siap. Okey, tak apa kita bincang sama. Okey, yang bawah ni kutub dia sama ke berlainan? Sama. Saya dah siap. Kita buat sama-sama kawan. Okey, yang bawah ni nombor 2 ni. Sama ke berlainan kutub dia? Sama. Bila sama dia menolak ke menarik? Dia menolak. Okey, yang ketiga. Sama ke berlainan? Sama ke lain? Lain. Jadi kalau lain menolak ke menarik? Dah siap. Menarik. Okey, yang keempat. Sama ke lain? Naik. Lain. Jadi kalau saya menarik. Menarik. Okey, yang menarik. Maksudnya dia melekat. Menarik. Okey, yang terakhir. Sama ke lain kutub dia? Menarik. Kutub dia lain. Kalau lain dia menolak ke dia menarik? Menarik. Menarik. Okey. Okey, lengkapkan ayat bawah. Okey, dua magnet yang berlainan kutub akan apa? Akan menolak atau menarik apabila didekatkan. Yang berlainan. Dia kata berlainan. Kalau berlainan menolak ke menarik? Mana satu? Menolak ke menarik? Menarik. Jadi tulis kat sini menarik lah. Okey, nombor 2. Dua magnet yang sama, sini dia kata sama. Sama kutub. Akan apa? Menolak ke menarik apabila didapatkan? Menolak. Tulis kat sini menolak. Jangan lupa tulis tarikh juga hari ni. 2021. Okey, tak apa, dah siap. Okey. Awak jadi seterusnya cikgu nak awak buat sendiri muka surat 45 ni. Awak buat sendiri. Boleh? Jadi cikgu habiskan kelas hari ni sekarang. Cikgu habiskan kelas hari ni di sini. Tapi cikgu nak awak siapkan muka surat 45. Okey, lepas tu semua yang awak dah buat tadi, awak akan hantar dalam Google Classroom. Hantar dalam Google Classroom tau.
Nanti cikgu masukkan. Sekarang cikgu belum masukkan lagi. Lepas ni nanti cikgu masukkan. Hai cikgu. Cikgu tak masukkan lagi dalam PC ya. Cikgu tak. Apa dia? Cikgu, mak ayah saya pergi keluar, pergi vaksin. Tak apa. Awak buat je lah kerja tu. Senang je tu. Nanti tak Ayah saya balik boleh? boleh. Cikgu tinggalkan, cikgu bagi awak satu muka surat je. Yang lain dah buat, cikgu dah ajar kan. Yang tadi muka surat, yang tadi je cikgu tinggalkan untuk awak buat sendiri muka surat 45. Awak buat. Nanti ada dalam Google Classroom. Okey? Cikgu habiskan dari ni. Surat 45 tu kena colour ke? Muka surat 45 tu, dia sudah warnakan yang mana betul, menarik atau menolak. Pilih satu. Cikgu, terima kasih. Lepas tu jawab yang kat bawah. Nanti kita jumpa lagi lepas ni. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu yang comel. Sama-sama. Nanti hantar dalam classroom Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Alhamdulillah. Terima kasih cikgu. Bye cikgu. Bye cikgu. Salam. Bye Najla. Cikgu panggil Najla lah tu. Ajak Najla cikgu panggil dia. Bye Najla, Syifa. Najla tak dengar ke cikgu panggil? Bye Razin, bye Alifah. Kak Adia ni nama siapa? Nama awak? Kak Adia tu nama mak awak Bye Muhammad, bye Kasih Afika. Bye Hafiz. Bye Ashraf Zafran. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.